Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk tahun ini saya akan mengajar subjek pendidikan kesihatan. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Amirul Naim bin Wan Muhammad. Okey, awak semua boleh panggil saya Cikgu Naim. Okey, tanpa buang masa kita teruslah. Okey. Awak boleh buka buku teks pendidikan kesihatan, pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, sebelum tu saya kecilkan gambar saya dulu. Okey, besar sangat. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Untuk yang saya rasa semua dah dapat buku teks kot, saya rasa. Okey. Okey, awak buka buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, muka surat dia 70. Awak tengok unit 11 sayangi diri. Okey, muka surat 75. Okey, surat 75. Okey. Okey, tajuk unit 11, tajuk dia adalah sayangi diri. Okey, awak tengok muka surat 75 ni. Okey, Pierce. Okey, tak apalah, saya terus kepada tajuk yang kita akan belajar, iaitu zaman remaja. Okey, zaman remaja ni, okey, apa yang awak tahu, kita ada beberapa peringkat dalam kehidupan kita ni. Okey, peringkat mula-mula ni kalau kita beranak, peringkat bayi lah. Okey, lepas tu peringkat kita panggil zaman kanak-kanak. Bila kanak-kanak kita akan terus kepada remaja. Lepas tu kita akan pergi ke dewasa. Itu peringkat ni semua akan lalui. Okey, tak ada tiba-tiba beranak-beranak tu tua lalu, tak ada. Okey. Beranak-beranak semua start dengan baby ataupun bayi. Okey. Kita terus daripada zaman kanak-kanak, okey, dia akan pergi kepada zaman remaja. Okey. Apa yang awak akan belajar ini adalah akhir balik. Okey. Apa itu akhir balik? Okey, kita tengok lebih dekat. Okey, saya bulatkan di sini. Okey, awak boleh baca. Okey, maksud dia akhir balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Okey, sistem reproduktif ni adalah awak punya sistem kemaluan awak lah. Awak akan belajar pada tahun 5. Okey, untuk ni awak tak belajar lagi. Okey, tanda akhir balik ialah bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menakir. Okey, akhir balik ni adalah peringkat kematangan anggota seksual. Okey, maknanya daripada peringkat awak kanak-kanak, awak akan pergi kepada zaman remaja. Okey, dia akan ada satu tanda menunjukkan awak ni dah pergi ke alam remaja. Itu dipanggil akhir balik. Okey, yang pertama untuk lelaki, okey, dia panggil ihtilam. Okey, apa itu ihtilam? Saya terangkan kejap lagi. Kemudian perempuan dipanggil menakir. Okey, menakir. Saya pun tak tahu sebab apa dia panggil menakir ni. Okey, bukan menakir. Okey, bukan menakir. Menakir tu dak tu takir, bukan. Okey. Dan apabila seseorang mencapai akhir balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Okey, sebelum tu kita tengok apa itu ihtilam. Okey, apa itu ihtilam? Kita tengok informasi dekat bawah ni. Okey, nampak? Informasi dekat bawah ni. Okey. Pertama, ihtilam adalah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Okey, pancutan air mani. Apa itu air mani? Okey. Apa itu air mani? Air mani ni sebenarnya dia akan keluar daripada kemaluan lelaki. Okey. Untuk kena air mani ni adalah dia ada cecair macam pekat-pekat sikit warna putih. Itu air mani. Kalau awak nak tahu macam mana air mani, awak biasa kalau ada sabun apa ni? Sabun mandi, okey, sabun toko, sabun mandi tu. Okey, biasa bila awak dah kena air lama-lama dia akan tubik macam cair sikit. Kalau awak tengok cair melekit-melekit itu adalah air mani. Maknanya bila awak keluar air mani tu, okey, bila awak keluar air mani tu, untuk menunjukkan awak dah mencapai peringkat akhir balik. Okey, bila awak dah keluar air mani, awak kena mani wajib. Nanti awak akan belajarlah dengan ustazah macam mana nak wajib-wajib. Okey, jadi kebiasaannya
bila awak keluar air mani ni, awak akan bermimpi sesuatu yang dipanggil, kebiasaannya mimpi sesuatu yang menggairahkan. Okey, tak apa, awak akan mengalami semua tu. Okey, jangan risau, awak jangan terkejut. Okey, dan jangan pula awak bangun pagi-pagi awak cek tengok basuh. Okey, kalau basuh bau hacing tu air kecing, okey, bukan air mani. Awak tukar dengan air mani pula. Okey, kemudian untuk wanita dipanggil menakir. Okey, menakir ini adalah head kali pertama. Okey, head kali pertama. Okey, sini menakir. Itu head kali pertama. Makna head ni adalah maksudnya keluar darah daripada kemaluan. Okey, itu head. Okey, seterusnya kita terus kepada akil balik lelaki, iaitu ihtilam. Okey, ihtilam biasanya berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Maknanya 9 darjah 7, 8, 9 darjah 3. Okey, mula darjah 3 hingga 16 tahun tingkatan 4. Okey, daripada umur darjah 3 hingga ke umur tingkatan 4 itu akan berlaku. Maknanya ada yang awal, ada yang lewat. Mungkin ada awal. Dan kebiasaannya lelaki kebiasaannya dia lewat sikit. Okey, jaranglah saya jumpa lelaki dia dah balik, dia lelaki balik umur 9 tahun, tak ada. Biasanya umur 12 tahun darjah ni ataupun sekolah menengah baru dia akan balik. Okey, kebiasaan. Okey, kita tengok kita teruskan kepada perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki yang akil baligh ataupun kita panggil ihtilam. Okey, pertama adalah mengalami perubahan bau badan. Okey, mengalami perubahan bau badan, maknanya badan awak badan kecil. Kita start daripada bayi. Okey, bau bayi sedap. Okey, lepas tu kanak-kanak awak nak cek mudah. Kebiasaannya tiak awak. Okey, ketiak awak. Kalau budak-budak lagi, ketiak awak tak bau tengi. Okey, dia bau masing-masing gitu. Biasa tahu muka saya biasa bau. Okey, bila awak dah sampai pekat akil balik, dia ketiak awak akan lama kau bau tengi, kau busuk sikit. Okey, itu bau badan. Okey, yang kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Okey, macam saya dah. Dah tumbuh misai dan bulu dada. Ada bulu dada sikit, ada yang lebat, ada yang tak lebat. Itu bergantung pada hormon atau seseorang lah. Kemudian halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Okey, apa halkum jelas kelihatan? Okey, halkum ni dia ada butir kat tekuk ni. Tu halkum. Okey, tu orang jatuh. Kalau awak tengok orang tino ada halkum tu bukan tino lah tu. Tu orang jatuh. Okey. Dan bersuara garau. Garau ni maknanya suara dia kasar sikit. Okey, suara garau kasar. Okey, kemudian dada membidang. Dada ni makin lebar, Okey, kemudian zakar membesar. Okey, zakar tu akan melalui awak. Okey, dia makin membesar. Yalah, dah badan awak makin besar, okey, zakar awak tak membesar. Okey. Kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Macam saya kata bulu ketiak tadi. Okey. Saya kata ketiak lagi dia akan tumbuh bulu, makin awak besar makin lebaklah. Dan di pubis. Pubis ni maknanya bulu di sekitar kemaluan awak. Kemudian otot tangan dan kaki membesar. Ya, kau besar dah, dan awak kau besar ke? Okey. Itu untuk lelaki. Kemudian kita tengok pada perempuan. Okey, akil baligh perempuan sama juga dia berlaku sekitar 9 hingga 16 tahun. Okey. Tapi kebiasaannya orang perempuan ni dia cepat matang sikit, dia cepat balik. Okey, biasa ada juga pernah darjah 4, darjah 3 pun pernah dah. Pernah saya jumpa dia dah akil baligh. Maknanya kita boleh tengok perubahan fizikal dia, kita boleh tahu dia ni dah akil baligh. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, okey. Perubahan fizikal dia adalah jerawat mungkin tumbuh di muka. Okey, jerawat butir-butir tu akan tumbuh di muka. Okey. Kemudian mengalami perubahan bau badan. Sama juga. Okey. Makin awak buruk ni, awak akan makin badan awak makin berbau. Sebab tu dia akan ada set penjagaan badan lah, perfume ke apa tu. Awak akan pakailah nanti. Okey. Kemudian bersuara lunak. Bersuara lunak ni orang perempuan ni lain pada lelaki. Lelaki dia jadi suara garau, kau kasar. Tapi perempuan ni dia makin suara dia kau sedap, kau lembut. Itu suara lunak. Ada orang kata suara lunak ni suara sedap nyanyi. Okey, macam-macam. Okey, kemudian payudara membesar. Samalah payudara makin membesar. Punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey, bulu ketiak pun tumbuh. Maknanya sama je, lelaki pun dia akan tumbuh bulu ketiak, mana awak kena cukur lah. Okey, sebab awak tengok di iklan di TV-TV dia ada ngepeng cukur bulu ke apa tu. Tu. Okey, sebab dia dah dewasa. Tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga tumbuh di sekitar kemaluan. Dan juga otot tangan dan kaki membesar. Sama juga awak makin membesar ke. Okey.
Seterusnya kita tengok sistem pula dah. Okey, symptom head. Okey, ada dia tanya kat sini. Kakak, apakah sistem haid? Dia tanya. Maksud apa sistem haid? Haid ni kerana benar. Okey. Kakak dia pun antara sistem haid termasuklah perut kembung. Perut jadi kembung. Kembung perut tahu. Kembung macam berangi yang perut. Lepas tu senggugut. Senggugut ni adalah sakit di sekitar perut dan kawasan rahim. Okey, rahim perempuan dia sakit yang amat sangat. Dan sebab tu ada setengah bila dia kena senggugut ni, tak semua, dia ada yang kena, ada yang tak kena. Okey, ada yang senggugut terlalu teruk sampai kena masuk hospital. Okey, ada dia sakit perut. Okey, lelaki tak akan mengalami, rupa yang mengalami. Okey, kalau lelaki ni sakit perut nak pergi berak jelah. Okey, kemudian muka berjerawat. Jerawat biasalah. Mual dan loya. Okey, mual dan loya ni rasa nak muntah semua. Mual loya ni masih nak muntah. Okey, payudara terasa sakit dan gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Okey, sebab tu orang kata bila nampak rutin backing sikit ni, okey, orang akan kata dia ni mari bulan ke. Mari bulan ni head lah. Okey, mari bulan ni head. Okey, seterusnya, adakah benar kita tidak boleh bersenam ketika head? Okey, adakah benar? Okey, sebenarnya itu adalah mitos. Tak ada. Ada orang kata tak boleh nak bersenam pun ketika head, takut darah jatuh. Tak. Okey, awak pakai dia panggil pad. Maknanya ada awak tengok ngepeng kotak tak pad tu. Maknanya pakai tu dia tak ke bocor kecuali terlalu banyak lah. Okey, dia kata sini ini tidak benar dan hanya mitos, Maria. Okey, bersenam dapat mengurangkan senggugut. Maknanya bila bersenam dia mengurangkan sakit perut dia tu, senggugut. Okey, mitos ni maknanya hanyalah dongeng semata-mata. Benda ni tidak benar, maksud mitos ni. Okey. Okey, jadi saya tambah lagi sedikit informasi. Okey, tempoh kedatangan haid ni adalah berbeza-beza antara individu. Secara umumnya haid berlaku selama 3 hingga 7 hari. Biasanya bila dia mari haid, mula daripada 3 hingga 7 hari. Okey, tu tempoh haid. Okey, untuk lebih lanjut pasal haid ni awak boleh tanya mak awak, okey, ataupun kakak-kakak awak yang pernah mengalami. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, kita akan sambung pada pembelajaran akan datang. Okey, saya akan bagi link untuk awak jawab soalan. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.